Okey, boleh dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar Okey, Emma. Allah ya Tuhanku. Okey, minta maaf. Okey, minta maaf semua. Okey, kita start koko kita. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kita mulakan kurikulum kita pada hari ini dengan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir kurikulum kita pada hari ini. Okey, untuk pengetahuan anda semua, kita hari ini. Okey, apa dia? Okey, kurikulum kita pada hari ini adalah untuk unit beruniform. Jadi awak kena tahu apa unit beruniform awak. Okey, semua tahu tak unit beruniform apa? Mesti tahu kan? Okey. Alright, jadi hari ini kita akan belajar perkara baru. Okey, sebelum ni awak dah belajar macam-macam. Awak dah belajar perkhemahan, pertolongan cemas. Jadi hari ini kita nak belajar tentang khidmat masyarakat. Okey, kita akan belajar khidmat masyarakat. Cikgu akan share. Okey, boleh nampak kan skrin dia? Sekejap. Okey, jangan sekejap lagi cikgu akan bagi link kehadiran. Awak jangan lupa isi link kehadiran awak. Okey. Hari ni kita akan hari ni kita akan belajar apa ni? Not shared content. Approve. Jangan admin Sekejap. itu annotate. Jangan admin Okey. annotate itu. Dia akan samping. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar tentang khidmat masyarakat. Okey, khidmat masyarakat tu apa dan apa yang awak kena buat pada hari ini. Okey, jadi khidmat masyarakat, pada akhir aktiviti kurikulum kita pada hari ini, awak akan dapat nyatakan matlamat khidmat masyarakat. Kenapa awak kena buat khidmat masyarakat ni? Sebagai seorang ahli unit persatuan, awak kena tahu apa itu khidmat masyarakat dan awak perlu buat khidmat masyarakat. Yang kedua adalah mengenal pasti tumpuan projek khidmat masyarakat. Okey, apa khidmat masyarakat yang awak boleh buat? Dekat mana yang awak boleh buat? Okey. Yang ketiga, menerangkan proses-proses pelaksanaan projek khidmat masyarakat. Okay, jadi macam mana mula-mula awak nak kena buat apa, kemudian apa yang awak kena buat. Takkan kita tak boleh terus, okay hari ni kita nak buat khidmat masyarakat, jom kita pergi. Tak boleh. Jadi awak kena ikut proses dia. Apa yang awak kena buat. Okey, yang keempat adalah bincangkan implikasi khidmat masyarakat kepada individu, kepada awak sendiri. Okey, jadi habis ni awak boleh dapat 4 perkara ni. Okey, kemudian seterusnya adalah kita akan belajar pengenalan. Pengenalan dia. Apa itu khidmat masyarakat? Khidmat masyarakat ialah kerja-kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan dan mempunyai matlamat serta tujuan tertentu. Kerja-kerja kemasyarakatan sekiranya dilaksanakan dengan sempurna pasti akan menghasilkan suatu hasil yang berguna. Okey, jadi awak kena ingat, khidmat masyarakat ni awak tak boleh buat seorang-seorang. Jadi awak kena ada tim awak sendiri. Okey, jadi macam orang tu kita nak tolong masyarakat, kita kena buat dalam ramai-ramai, tak boleh buat seorang-seorang. Okey, awak kena ada tujuan awak yang tertentu, apa yang awak nak capai masa awak buat khidmat masyarakat ni. Adakah awak nak tolong, awak nak buat khidmat masyarakat untuk membersihkan kawasan ke? Awak nak buat khidmat masyarakat untuk awak kumpulkan dana ke? Itu awak kena ada tujuan awak untuk buat khidmat masyarakat. Okey, sekiranya awak dapat buat khidmat masyarakat ni dengan baik, awak akan dapat hasil. Contoh macam tadi lah, tujuan awak nak membersihkan kawasan, sesuatu kawasan. Jadi apa yang awak dapat adalah kawasan tu akan jadi bersih. Jadi kalau awak cakap, okey jom kita nak bersihkan kawasan permainan, tapi akhirnya kawasan tu tak bersih pun. Jadi awak punya khidmat masyarakat tu tak jadilah. Akhirnya tak menjadi. So awak kena buat apa
Selepas itu kalau apa jadi ke khidmat masyarakat awak ke ataupun tidak jadi ke, jadi awak kena tahu, okey? Jadi awak kena ingat mesti dalam kumpulan kena ada tujuan yang tertentu. Jangan suka hati je nak buat, kena ada tujuan awak sendiri. Okey, seterusnya matlamat. Okey, apa matlamat dia adalah kenapa awak nak kena buat khidmat masyarakat ni? Tak boleh ke kita berkemah je cikgu? Cikgu kita kemah je lah, kenapa nak tolong orang? Dia ada sebab dia kenapa awak kena buat khidmat masyarakat. Yang pertama adalah awak kena memupuk rasa cinta. Okey, memupuk rasa cinta dan bersama dalam kalangan diri individu terhadap komuniti yang ada di persekitaran. Okey. Jadi kalau kenapa awak kena buat ni supaya awak ada rasa cinta lah. Akan jadi rasa cinta dekat awak punya persekitaran. Kalau awak nak rasa cinta pada orang, pada tempat, pada kebersihan, tengok pada tujuan awak. Okey, yang kedua adalah memupuk serta mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan amalan nilai civic dalam diri. Okey. Jadi nilai civic ni apa? Awak dah belajar baik hati, tolong menolong, macam-macam lagi yang ada kan. Selain tu awak juga dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran awak. Contohnya macam kita ada kawan-kawan yang pandai melukis. Jadi kita nak buat khidmat masyarakat, kita nak lukis mural pada bangunan. Jadi awak boleh aplikasikan kemahiran awak, pengetahuan awak yang melukis tu supaya awak boleh nak bagilah tunjuk kat orang. Yang ni dibuat oleh Megat, contohnya Megat daripada 4 bijak. Dia pandai melukis kan contohnya. Jadi dia pun mengaplikasikan kemahiran dia. Orang pun boleh nampak. Jadi orang boleh nampak apa kemahiran yang dia ada. Contohnya macam tu. Okey, yang ketiga adalah memberi sumbangan dalam bentuk tenaga serta kemahiran kepada masyarakat dan negara. Macam tadilah, mungkin awak tengok kat taman permainan tu, satu taman permainan sangat-sangat kotor. Okey, sangat-sangat kotor. Anak-anak kecil yang nak main taman permainan pun tak boleh sebab kotor sangat kan. Jadi awak memberikan sumbangan tenaga awak untuk membantu membersihkan taman permainan tu. Okey, macam-macam lah selain daripada tenaga, banyak lagi sumbangan daripada segi duit dan macam-macam lah. Tapi kebanyakannya untuk khidmat masyarakat ni adalah tenaga lah awak tolong. Okey, tolong bagikan tenaga awak untuk membersihkan ataupun membuat apa-apa khidmat masyarakat. Okey, yang keempat, membentuk kepribadian dan memahami konsep kerjasama dan tolong-menolong. Sama juga. Jadi awak akan bekerjasama. Macam tadi awak kena ingat pengetahuan dia ataupun pengetahuan dia lah, pengenalan dia, khidmat masyarakat ni kena buat secara berkumpulan. Jadi awak ada ketua, ada ahli-ahli je. Jadi awak kena bekerjasama dan tolong-menolong. Tak boleh awak duduk je. Kerja dalam kumpulan. Tapi Dani tu duduk je. Putri Imelda pun duduk je. Tak join kan? Tak boleh. Kena join juga. Okey, seterusnya adalah memupuk semangat hidup bersama dalam satu komuniti. Okey, kalaulah satu taman permainan tempat awak tu buat khidmat masyarakat, kita nak membersihkan taman permainan. Tak habis lagi kan taman permainan kan? Okey, kita nak bersihkan taman permainan hari ni. Tapi awak tak nak join. Duduk je dekat rumah, tengok je daripada atas. Tak boleh. So awak kena ada semangat untuk hidup bersama dalam satu komuniti. Nanti awak juga nak guna. Nanti orang lain pun nak guna. Jadi kalau rasa nak guna, kita join sekali. Kita ikut sekali. Kita buat sekali. Okey, seterusnya menjadi warga negara yang patriotik, prihatin dan bertanggungjawab. Maksudnya dekat sini tak semestinya kalau orang kalau macam tak naklah join tu banyak sangatlah orang Melayu, tak boleh macam tu. Walaupun ada macam ada orang India, Melayu, Cina, Kadazan atau apa-apa kita join je semua. Kita pun ikut je sekali. Okey, warga negara yang patriotik. Yang terakhir adalah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Awak tahu tak, khidmat masyarakat ni pun sebenarnya adalah salah satu apa agak-agaknya? Kayaknya awak bersukan, macam satu sukan bersukan. Awak akan berpeluh, okey? Awak akan angkat bara, turun naik, okey? Jadi itulah amalan gaya hidup yang sihat. Okey?
Kalaulah awak buat khidmat masyarakat ni setahun sekali sahaja, bukan bermakna setahun sekali je awak sihat. Mungkin ada banyak lagi benda-benda yang awak tak sedar sebenarnya, ia adalah khidmat masyarakat dan dia mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, setakat ni kita dah belajar pengenalan dan juga matlamat dia. Jadi awak ingatlah matlamat dia apa. Benda-benda ni adalah benda-benda ni awak boleh fikir. Okey. Okey, seterusnya adalah apakah tumpuan projek khidmat masyarakat. Kat mana awak boleh buat khidmat masyarakat ni? Boleh tak saya nak buat khidmat masyarakat kat shopping mall? Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Boleh tak saya nak buat khidmat masyarakat kat tempat pelupusan sampah? Boleh. Tapi awak kena tetapkan awak punya tujuan apa yang awak nak buat dekat shopping mall dan apa yang awak nak buat dekat pelupusan sampah tu. Janganlah dekat tempat shopping mall tu awak nak sapu-sapu ke. Tak adalah. Kalau dekat pelupusan sampah tu awak nak melukis ke. Tak boleh lah. Kena bersesuaian. Okey, ini adalah contoh-contoh tumpuan projek khidmat masyarakat yang awak boleh lakukan. Yang pertama ataupun A adalah projek membersihkan kawasan sekolah. Ini kita selalu buat. Okay, kita akan bersihkan satu kawasan sekolah. Okey, satu kelas, contohnya kelas A, kelas amanah. Semua kelas amanah. 4 amanah, 5 amanah, 6 amanah. Siapa tu? Okey, akan kemas arah 1. Dia akan kemas, dia akan mop, macam-macam lah. 4 bijak, 5 bijak, 6 bijak, kemaskan prasekolah. Contohnya macam tu. Itulah maksudnya projek membersihkan kawasan sekolah. Okey, yang B pula adalah projek mengindahkan kawasan sekolah. Yang awak selalu buat guna bahan-bahan terpakai ataupun bahan-bahan semula, bukan, kita semula. Awak nak buat apa-apa binaan guna botol. Awak nak buat binaan guna botol ke, guna tayar ke, macam-macam. Itu maksudnya projek mengindahkan kawasan sekolah. Okey, kemudiannya C adalah membersihkan kawasan rekreasi. Okey, kalau awak tengok, okey sekarang ni dah boleh rentas daerah kan. Ramai orang pergi kawasan rekreasi. Okey, tempat air terjun, sungai, pantai. Okey, Sabtu Ahad memang ramai sangat orang. Okey, jadi kita tahu kalau ramai sangat orang selalunya sampah akan banyak. Jadi kita pun buat satu projek khidmat masyarakat. Kita nak pergi dekat satu kawasan rekreasi, okey, ataupun pantai lah. Dekat mana-mana pantai, kita akan bersihkan, kutip sampah, buang sampah, okey, bersihkanlah apa-apa yang ada dekat kawasan rekreasi tu. Okey, yang D adalah membersihkan tanah perkuburan. Ini membersihkan tanah perkuburan. Cikgu, apa yang kita nak buat kat tanah perkuburan tu? Takut je kan. Kenapa nak kena pergi sana? Saya takutlah nanti kalau hantu keluar, zombie keluar ke. Bukan. Siang-siang tak ada semua tu. Okey, jadi kalau membersihkan tanah perkuburan tu, awak boleh cabut. Rumput-rumput ataupun daun-daun yang ada dekat kubur-kubur. Walaupun kita tak kenal, tapi kita boleh bantu untuk bersihkan. Kalau nampak sampah, kita buang. Kutip daun-daun kering. Itu adalah benda-benda yang kita boleh buat lah. Kalau awak rasa kotor, awak boleh cuci. Boleh. Semua tu awak boleh buat. Okay, tak semestinya kena takut. Kita boleh buat tau semua-semua ni. Walaupun di tanah perkuburan. Mana tahu nanti tahun depan dah boleh jumpa bersemuka kita nak buat khidmat masyarakat dekat tanah perkuburan. Cikgu harap semua boleh join. Jangan ada takut nak pergi kubur. Tak ada apa-apalah. Okey, seterusnya yang E adalah membersihkan balai raya kampung. Ini dulu-dulu adalah balai raya kampung. Kita pun ada sebenarnya kan. Awak tengoklah kat mana-mana balai kampung awak yang dekat. Selalunya. Okay, kita boleh bersihkan. Dekat situ kita boleh lap tingkap, sapu sampah, macam-macam kita boleh buat. Okay, yang F. F dan G ni sangat-sangat seronok. Projek khidmat masyarakat di rumah anak yatim. Cikgu suka tahu dulu masa cikgu kecil-kecil ada juga pergi rumah anak yatim. Sedih tahu tengok diorang kan sebab tak ada mak ayah. Jadi kita bantu. Kat sini kita boleh macam-macam khidmat masyarakat yang kita boleh lakukan. Contohnya kita boleh tolong diorang bersihkan. Selain daripada tu kita boleh
kongsikan pengalaman kita, kita boleh kongsikan barang-barang yang kita sayang, okey, cerita-cerita kasih sayang dengan anak-anak yatim ni, okey. Kita boleh bersihkan sama-sama, buat aktiviti dengan anak-anak yatim. Tak semestinya awak kena bersihkan asal khidmat masyarakat je kena sapu sampah. Bukan, banyak lagi benda yang awak boleh buat. Okey, dan juga projek khidmat masyarakat di rumah orang-orang tua. Ini pun sama. Okey, awak boleh sharekan, kongsikan cerita ataupun dengar cerita orang-orang tua. Okey, bantu apa yang boleh bantu. Ini mungkin awak tak buat sekarang, tapi mana tahu nanti dalam 10 tahun nanti awak adalah orang yang paling rajin sangat join khidmat masyarakat di rumah orang-orang tua kan. Banyak pahala tu. Siapa yang nak pahala boleh buat semua-semua ni. Banyak lagi. Okay, banyak lagi projek yang awak boleh buat. Okay, ini adalah contoh saja, bukan awak boleh buat ini saja. Tapi ada banyak lagi. Okey. Seterusnya, ini contoh-contoh khidmat masyarakat yang ada. Awak tengok, ini kita ada PPSM, kita ada tu bersihkan tingkap, bersihkan tandas, tempat solat, sapu tangga. Okey, dan juga kutip-kutip sampah dekat kawasan sekolah. Ini bukan kawasan sekolah ni. Ni cikgu rasa ini dekat satu taman lah, satu komuniti. Okey? Alhamdulillah. Okey, jadi yang keempat, awak kena tahu proses pelaksanaan khidmat masyarakat. Oh, salah pula, khidmat MAT khidmat masyarakat. Okey, jadi yang pertama sekali awak kena ada perancangan. Okey, awak kena rancang apa yang awak nak buat. Kalau tak ada perancangan, nanti semuanya mungkin akan jadi kelang kabut lah. Kita tak tahu mana nak buat dulu, siapa yang nak buat, dia nak buat apa, saya nak buat apa. Jadi itu perancangan. Yang kedua adalah pelaksanaan aktiviti. Lepas dah rancang, baru buat. Okey, lepas dah buat, kita buat refleksi. Okey, refleksi. Kena fikir, jadi tak kita punya khidmat masyarakat tu? Jadi ke tak jadi? Kemudian kita kena buat pelaporan. Pelaporan ni perlu juga supaya nanti bila ada pelaporan tu next time di kemudian hari awak boleh guna. Kemudian kita ada penghargaan. Okey, ini adalah dia punya secara ringkasnya. Okey, tak bergerak pula. Ini contoh yang langkah satu tadi cikgu bagi tahu perancangan. Yang pertama, awak kena mengenal pasti dan memilih tajuk atau projek khidmat masyarakat. Itulah macam awak cakap tadi, okey, kita nak buat khidmat masyarakat, kita nak buat apa? Tajuknya. Contohnya khidmat masyarakat membersihkan kawasan sekolah. Okey. Kemudian awak kena kenal pasti matlamat, tujuan dan objektif yang jelas. Dan objektif yang jelas. So, objektif awak nak bersihkan kawasan sekolah tu untuk apa? Macam sekarang ni mungkin nak bersihkan kawasan sekolah untuk pembukaan sekolah. Selepas dah lama kita duduk online kelas dekat rumah kan. Jadi tiba-tiba kerajaan kata okey, semua tahun 4, 5, 6 boleh datang sekolah. Jadi cikgu-cikgu lah. Selalunya cikgu-cikgu lah yang akan buat khidmat masyarakat ni. Yang akan datang sekolah, lap meja awak, sapu sampah, sediakan plastik sampah dekat semua kelas, buat laluan smart, macam-macam. Itu. Okey, itu objektif dia sebab apa? Sebab nak buka sekolah dah. Okey. Okey, seterusnya mengenal pasti sumber lain yang boleh membantu pelaksanaan aktiviti khidmat masyarakat yang dilaksanakan. Contohnya awak nak buat tu, awak nak minta tolong PIBG contohnya, ataupun NGO daripada luar, ataupun menteri ke wakil rakyat ke awak. Okey, tu awak boleh tahulah. Okey. Jadi seterusnya awak kena mengatur dan memperincikan pelaksanaan mesyuarat ahli jawatan kuasa yang terlibat. Kalau awak ada 10 orang, jadi awak kena mengatur dan memperincikan pelaksanaan. Awak kena tengok daripada 10 orang tu, seorang buat apa, 2 orang buat apa. Awak kena bahagikan lah. Kemudian menyemak senarai semak tugasan dan peralatan, betul tak semua, cukup tak? Ada tak yang tertinggal lagi? Alatan-alatan semua okey tak? Kena ada. Okey, seterusnya menentukan sumber kewangan bagi pelaksanaan projek.
Okey, kalau nak beli, nak sediakan laluan smart tu, berapa kita kena guna duit. Jadi awak kena fikir juga tu. Okey, yang last sekali adalah lain-lain perancangan yang akan memastikan setiap aktiviti khidmat masyarakat dapat dijalankan secara berhemah, berdisiplin dan mencapai matlamat serta objektif yang telah ditetapkan. Okey, maksud dia dekat sini adalah awak kenalah buat, awak kata awak nak buat khidmat masyarakat. Tiba-tiba ketua kampung tu kata, stay lah, tinggallah sini sampai malam. Malam-malam kita ada karaoke. Jadi boleh ke? Boleh. Boleh ke? Kena fikir. Boleh ke tak boleh? Capai ke tak matlamat dan objektif awak yang awak dah tetapkan tadi? Sebenarnya nak bersihkan komuniti tu. Tapi ketua kampung ajak karaoke pula malam ni. Ada nyanyi-nyanyi malam ni. Boleh ke pergi? Awak kena fikir. Betul tak dengan objektif awak? Kalau awak rasa tak ada kena-mengena dengan objektif awak, tak payahlah kan. Tapi kalau manalah tahu kan, cikgu tak tahu, cikgu tak pernah lagi dapat pelawaan macam tu. Tiba-tiba, macam malam kadang kita karaoke. Jangan. Tak ada kena-mengena dengan objektif awak, jadi awak tak payahlah buat. Okay? Alright, ini adalah perancangan dia. Ini pun senang je awak boleh fikir. Apa Vivan? Vivan ke? Siapa tu? Okay, ada soalan ke? Belum lagi, cikgu tak tanya soalan lagi. Okay, langkah 2 adalah pelaksanaan aktiviti. Ini yang awak kena buat. Pas awak dah rancang, awak bolehlah pergi kat tempat tu. Awak bolehlah datang sekolah. Okay, ikut 4 amanah tadi buat apa? 5 amanah tadi buat apa? 6 amanah tadi buat apa? Okay, terus pergi. Buat. Jangan 4 amanah je buat kerja. Lepas tu Pak Fasih, Pak Inovatif tak buat apa-apa. Tak boleh. Kena buat juga semua. Okay? Kejayaan pelaksanaan sesuatu aktiviti khidmat masyarakat banyak bergantung kepada kerjasama dan kesepakatan antara setiap ahli. Okey, walaupun awak dah buat perancangan dengan baik, tetapi jika ada ahli kumpulan yang tidak melaksanakan aktiviti ataupun kerja dia, jadi akan ada masalah yang timbul. Contohnya macam tadilah, 5 gemilang entah mana-mana perginya, pergi lepak. Contohlah macam tu kan. Jadi tiba-tiba tempat yang 5 gemilang tu tak ada siapa buat. Kan jadi masalah. Macam itulah contohnya. Jadi semua orang perlu memastikan aktiviti akan yang dijalankan secara satu kumpulan. Jangan dia buat, awak tak buat, saya buat lebih, awak buat kurang, tak ada macam tu. Okey? Okay, seterusnya, lepas awak dah rancang, awak rancang dulu, kemudian awak buat, laksanakan, kemudian awak buat refleksi. Okey, refleksi ni adalah satu proses yang amat penting untuk memastikan bahawa setiap apa yang telah kita lakukan mencapai objektif atau matlamat yang dah ditetapkan. Awak go back pada yang first step tadi. Apa objektif awak? Macam tadi cikgu katalah, kalau awak kata awak nak bersihkan kawasan sekolah untuk pembukaan sekolah, okay, awak tengok objektif awak tercapai tak? Ke sebenarnya awak bersihkan saja-saja je? Macam tu. Okey? Jadi ini adalah refleksi ni adalah penting sebagai kayu ukur untuk melaksanakan sesuatu projek khidmat masyarakat pada masa yang akan datang. Kiranya awak tengoklah, okey, kita buat macam ni. Kita buat macam ni jadi. Mungkin ada satu kali awak buat khidmat masyarakat tu tak jadi. Jadi kenapa tak jadi khidmat masyarakat tu? Kenapa tak mencapai objektif? Sebab tu awak kena buat refleksi. Sama cikgu-cikgu pun hari-hari buat refleksi. Murid capai ke tak apa yang awak belajar hari ni? Capai ke tak? Berapa orang yang capai? Kalau tak capai, apa yang kita kena buat? Semua tu kena fikirlah refleksi ni. Okey, seterusnya adalah pelaporan. Pelaporan ialah suatu bentuk penulisan secara formal untuk dijadikan bahan bukti untuk sesuatu pelaksanaan aktiviti yang telah dijalankan. Okey, laporan ni penting untuk dijadikan panduan lah. Okey, kita akan tulis secara formal, ada gambar, ada format dia, ada nama, ada siapa. Okey, macam-macam lah. Ada macam-macam. Kalau awak boleh search, awak boleh cari contoh pelaporan, memang banyak sangat-sangat.
Okay, awak boleh ikut salah satu daripada itulah. Okay, selalunya siapa yang buat pelaporan ni, setiausaha lah. Setiausaha yang akan buat pelaporan. Jadi awak ingat sekarang ni pelaporan semua memerlukan gambar. Jadi apa-apa yang awak buat, awak kena tangkap gambar. Mungkin dalam 2 tahun lagi semua pelaporan perlu ada video. Jadi awak kena ingat apa yang awak buat kena ada evidence, kena ada bukti. Jadi awak buat apa, awak kena ada gambar dan awak kena ada video lah untuk masa hadapan. Okey, jadi dalam laporan ni banyak perkara yang kita boleh nyatakan. Contohnya kewangan, cukup ke duit, ada lebih tak, kurang ke, aktiviti apa yang kita buat, masa, siapa yang terlibat, pencapaian. Ada tak kita nak dapat A. Tapi dalam masa yang sama kita dapat A dan B. Tu lebihlah bagus kan. Okey, kalau lebih bagus. Okey. Untuk masa hadapan nanti. Okey. Seterusnya adalah penghargaan. Okey. Kita ada penghargaan, ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat. Okey, lepas awak dah habis buat tu, okey dah terus. Kita balik. Tak boleh, awak kena buat penghargaan sikit. Siapa yang ketua ni kena cakap lah terima kasih kepada kelas tahun 4, kelas tahun 5, kelas tahun 6, contohnya macam tu. Kerana terlibat dengan khidmat masyarakat kita pada hari ini. Selalunya guru besar yang akan cakap lah contohnya macam tu kan. Terima kasih, sumbang tenaga, semua macam-macam tu. Okey, itu adalah penghargaan. Dia ada 5 step je. Perancangan, okey, perancangan, pelaksanaan, refleksi, laporan dan penghargaan. Okey, awak ingat tu. Okey, seterusnya kita tengok implikasi khidmat masyarakat kepada individu. Okey, jadi apa yang kita dapat bila kita buat khidmat masyarakat ni? Adakah kita dapat penat sahaja? Balik-balik rumah, mak tanya kenapa ni? Terbongkang je ni, lepas balik sekolah penat mak. Tadi ada khidmat masyarakat, gotong royong. Lepas tu mak pun tanya, dapat apa? Dapat apa hari ni? Tak dapat apa, dapat air je. Bukan. Maksudnya implikasi tu bukannya semata-mata yang awak boleh nampak, tapi perkara yang awak tak boleh nampak lah. Contohnya, mewujudkan rasa sefahaman dan pengukuhan jati diri di dalam satu kumpulan. Okey, awak bekerjasama dengan kawan-kawan awak. Okey tak ada tak tadi masa bergotong royong terlanggar bahu kawan, bergaduh ke, tak adalah macam tu kan. Jadi awak cakap sorry tak sengaja. Contohnya itulah rasa kesefahaman dan pengukuhan jati diri. Okey, yang kedua adalah memberikan impak kesihatan diri dari segi fizikal dan rohani. Okey, percayalah cakap cikgu, bila awak buat khidmat masyarakat ataupun bila awak buat aktiviti ni, okey, awak akan rasa sihat. Rasa sihat. Tiba-tiba rasa bertenaga je kan. Tak ada rasa penat, rasa seronok lah macam tu. Balik rumah mungkin ada orang balik rumah, mak tadi ada gotong royong macam tu. Dapat roti dengan air percuma. Zaman cikgu macam tu lah, dapat roti percuma. Dapat nasi lemak. Macam tu kan. Tapi sebenarnya kita rasa kita punya rohani kita gembira. Kita rasa gembira, kita rasa seronoknya gotong royong. Lepas ni nak gotong royong lagi lah. Seronok mak gotong royong. Sebab kita payah pakai baju sekolah, kena pakai baju sukan. Zaman cikgu macam tu. Seronok dapat pakai baju sukan. Sebab selalunya kena pakai baju sekolah aja. Macam tu. Okey, yang ketiga adalah memberikan impak tolerasi dan ikatan perpaduan yang lebih untung. Macam tadilah, kiranya awak akan lebih rapat dengan kawan. Sebelum ni tak pernah tegur, tiba-tiba satu kumpulan pula. Satu kumpulan dengan kawan tu, tiba-tiba jadi best friend. Contoh best friend macam tu kan, tiba-tiba je. Sebelum ni tak kenal, lepas tu dah kenal dah. Okey, jadi itulah impak toleransi dan ikatan perpaduan. Okey, yang terakhir adalah mewujudkan rasa bertimbang rasa dan menyayangi. Okey, bertimbang rasa dan menyayangi. Maksudnya awak, okeylah tak apalah, jom kita buat sama-sama. Mungkin awak tengok itu bukan kerja awak, itu bukan kerja keras awak. Tapi awak tengok, macam banyak je kerja 6 fasih ni. Jom kita tolong 6 fasih. Itulah maksudnya bertimbang rasa dan menyayangi. Okey? Jadi tak adalah awak biar pada muka kerja banyak. Tahun 6 kerja banyak. Jangan macam tu. Jangan gelakkan orang. Jadi kita kena bertimbang rasa dan menyayangi. Okey. Alright. Setakat ni boleh faham? Senang je kan khidmat masyarakat ni. Okey. Ini disebabkan sekarang ni kita berada di
zaman pandemik COVID-19. Kita tak boleh buat khidmat masyarakat, bukan kita tak boleh buat, sebenarnya kita tak digalakkan lah sekarang ni untuk buat khidmat masyarakat di dalam komuniti. Maksudnya dekat macam tadi lah, komuniti tu maksudnya dekat sekolah, dekat kubur, dekat kubur, dekat rumah anak yatim ataupun rumah orang-orang tua. Jadi apa yang kita boleh buat adalah khidmat masyarakat di rumah. Awak ingat kat rumah pun tak boleh ke buat khidmat masyarakat? Boleh, tapi yang specialnya khidmat masyarakat di rumah ni awak boleh buat sendirian lah. Ataupun awak bekerjasama dengan ahli kumpulan awak, ahli keluarga awak di rumah. Contohnya hari ni kita bincang dengan family. Mak, ada tugasan ni. Tugasan hari ni kena buat khidmat masyarakat di rumah. Jom kita cat rumah. Kita ajak mak, ayah, cat rumah. Tiba-tiba je sebabkan khidmat masyarakat kurikulum bilangan 5 hari ni, awak nak cat rumah pula. Mak ayah pun setuju. Itu adalah perancangan. Kemudian mak ayah pun beli cat, apa-apa semua, kita laksanakan, kita cat. Okey? Jadi itulah khidmat masyarakat di rumah yang awak boleh buat. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh sekejap. Awak hantar sharing apa ni? Jangan hantar sharing kejap Cikgu nak tunjukkan awak video. Okey, sekejap Cikgu nak share dekat awak satu video. Video khidmat masyarakat yang cikgu buat. Nampak tak muka siapa ni? Cikgu lah kan? Siapa lagi? Okey, mari tengok. Boleh relate Alif Razik tu. Okey, kejap tak boleh pula. Share. Okey, boleh nampak sekarang tak? Boleh. Sekarang boleh. Okey, terima kasih Kak Hema. Okey, video cikgu. Nak tidur mana? Kenapa dia berhenti? Nak tidur mana? Mengantuk. Nak tidur mana? Mengantuk. Tolonglah saya. Mengantuk. Nak tidur mana? Mengantuk. Tolonglah saya. Jumpa katil. Jumpa katil. Katil yang bulat. Yeay, nak tidur. Okey. Tak boleh tidur. Tak boleh. Suka saya punya. Mengantuk. Nak tidur mana? Mengantuk. Tolonglah saya. Mengantuk. Nak tidur mana? Mengantuk. Tolonglah saya. Jumpa katil. Jumpa katil. Katil segi 4. Yeay, nak tidur. Okey. Tak boleh tidur. Tak boleh. Itu sekarang punya. Mengantuk. Nak tidur mana? Mengantuk. Tolonglah saya. Mengantuk. Nak tidur mana? Mengantuk. Tolonglah saya. Tengok tu. Yeay. Mengantuk. Tak boleh tidur. Mengantuk. Semua nampak tak video cikgu tadi tu? Tak ada respon, awak semua tak ada respon. Okey, itu adalah contoh khidmat masyarakat yang awak boleh laksanakan di rumah. Cikgu, maksudnya cikgu kat sini, cikgu bersihkan kat tilam. Awak pula bersihkan. Jangan mak aje hari-hari mak yang ada ke? Hari-hari mak aje yang bersihkan. Itu siapa tu? Apa tu, Luqman Hakimi tu, 5A tu, senyum-senyum tu, mak lah tu bersihkan tu, tilam tu, tempat tidur tu, Okey, jadi lepas ni mana tahu kan hari ni awak pula esok hari ni dah habis dah. Esok awak bangun tidur, awak kemas sendiri katil awak tolong angkat kain baju, awak tolong sidai baju, tolong sapu halaman rumah, siram pokok bunga ke, tanam pokok bunga ke, macam cikgu buat. Gigih kan cikgu buat kan? Okey. Alright, jadi kita tak ada quiz ke, tak ada apa untuk awak. Okey, kejap cikgu bagi kat awak link apa? Link ni lah. Sekejap nak stop sharing. Link kehadiran. Ernest kejap. Sekejap. Okey. Tapi Ernest tak boleh post pun. Ya, sekejap. Saya tak off. Okey.
Okay, jangan lupa isi link kehadiran awak. Cikgu Okay. tak boleh kira awak dekat sini. Alright. Okay, enough. So, sekarang Okay, jadi everyone. Dah buka dah. Amboi ramai nah hai tu. Pantang buka ni. Buka apa? Chat. Okay, jangan komen. Ni nanti terlupa awak punya link kehadiran. Nampak tak link kehadiran awak tu? Siapa yang check, lepas tu tak jumpa link kehadiran, jangan minta cikgu. Cikgu-cikgu yang lain pun jangan bagi. Sebab apa diorang check banyak sangat. Nampak tu. Okey, jadi isi link kehadiran awak sekarang. Sebelum tu sebelum cikgu bagi tahu apa tugasan awak hari ni. Siapa yang buat tugasan kita hari ni, awak boleh dapat hadiah. Dapat hadiah tau. Jangan main-main. Okey. Cepat Luqman Hakimi. Lirasi pun sama. Ada Faril ni. Tak nampak banyak nama lah. Cikgu nampak berapa orang je. Ahana. Hai Ahana. Siap isi. Tak boleh cikgu. Alamak. Kena guna email MOE awak. Jangan guna email. Jangan guna email lain-lain. Hari ni saya demam sikit. Kesiannya demam pula dah. Okay, dah isi. Alright. Okay, jadi sebelum cikgu nak bagi, tak ada link. Tengok awak lah ni komen banyak-banyak. Tak ada link dah kawan-kawan. Okay. Jadi sebelum cikgu nak bagi tugasan, cikgu nak tanya dulu. Okay, ada 5, dengar betul-betul. Ada 5 langkah untuk khidmat masyarakat. Okay, cikgu lelaki kena isi. Mestilah kena isi. Okay. Bersihkan satu rumah ke? Belum lagi. Okey. Jadi cikgu nak tanya, apakah 5 langkah dalam khidmat masyarakat? Siapa boleh tulis dekat bahagian chat? 5 langkah khidmat masyarakat. Perancangan. Betul, perancangan. Okey, lagi? Saya Nik Muhammad Arsyad. Nama Cina buat apa? Okey, selain daripada perancangan, langkah kedua adalah pelaksanaan. Pandai. Okey, pelaksanaan. Kemudian, okey, kita ada refleksi, pelaporan dan juga last kali nombor 5. Penghargaan, Natalie. Betul. Cikgu lelaki kena isi ke? Betul lah Yogen Tiren. Isilah Yogen Tiren. Isi Yogen Tiren. Jangan tak isi. Tak boleh isi form. Kena guna email MOE. Jangan lupa guna email MOE. Sekali lagi. Okey. Ini kawan awak boleh je isi ni Dah isi. Cuba lagi. Tak boleh isi, cuba lagi. Kalau tak boleh nanti bagi tahu guru kelas awak. Cikgu tak boleh isi. Janganlah spam. Betul, janganlah spam. Alright. Okay, cikgu nak share tugasan hari ni. Dah ready dah semua? Okay, kalau dah ready type nombor 1. Suka hati je. Kalau dah ready type nombor 1. Alright. Ada yang 11 pula tu. Alright. Okay. Jadi tugasan kita pada hari ini adalah jeng-jeng. Okey. Laksanakan sekurang-kurangnya satu aktiviti khidmat masyarakat di rumah. Tangkap gambar ataupun video dan hantar ke dalam Google Classroom unit beruniform masing-masing. Hadiah menarik untuk 3 video kreatif setiap unit. 3 video kreatif ataupun gambar lah. Tarikh tutup dia adalah pada 1 Oktober. Cepatnya. 1 Oktober. Bukan. Tarikh tutup dia bukan 1 Oktober tau. Tarikh tutup dia. Takkan cikgu bagi sekejap je kan? Tarikh tutup dia adalah pada 9 Oktober. Suka hati je. Alright. 9 Oktober. Alright. Nanti jangan post kat cikgu, jangan PM cikgu, saya dah siap ni. Ni tugasan saya, cikgu tak nak terima. Cikgu buang terus. Hantar dalam Google Classroom unit beruniform masing-masing. Okay, Tunas Putri boleh hantar kat Tunas Putri, PBSM, PPIM. Okay, jangan lupa hantar. Okay. Cikgu ada pengumuman sedikit. Cikgu ada pengumuman daripada Persatuan apa ni? Kejap. Cikgu ada announcement nak buat kepada Persatuan Ahli PPIM. PPIM tu ahli apa tu?
Sekejap, cikgu nak stop sharing. Mana tak stop sharing? Persatuan Puteri Islam Malaysia. Persatuan Puteri Islam Malaysia. Siapa Persatuan Puteri Islam Malaysia? Perhatian kepada ahli Persatuan Puteri Islam Malaysia. Sila rujuk Google Classroom untuk jelaskan yuran sebanyak RM3. Sila isi Google Form dengan lengkap setelah membayar yuran tersebut. Terima kasih. Atta jangan isi pula. Atta bukan Puteri Islam. Okey? Ya, tugasan ni lelaki pun kena buat. Lelaki pun kena buat. Yogen Tira ni banyak soalannya. Betul, lelaki pun kena buat. Lelaki perempuan kena buat, okey? Esok birthday saya. Alright, okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop kat sini je ke Kak Hema? Boleh? Tak ada masalah, boleh stop. Boleh. Okey, jadi sekali lagi, kejap Okey, jadi sekali lagi siapa yang tak boleh isi link kehadiran, macam biasa awak tengok WhatsApp awak ataupun awak tengok awak punya Google Classroom, nanti cikgu-cikgu awak, ketua unit awak akan bagi link dan juga video kelas kita hari ini. Okey, jangan lupa 3 video yang kreatif ataupun yang terawal sekali, cikgu-cikgu unit awak, ketua unit awak akan pilih siapa pemenang dia, okey? Alright, ada soalan tak? Bukan wajib. Kalau awak nak masuk, awak buatlah. Tapi wajib lah sebenarnya. Kalau boleh buat lah kan. Khidmat masyarakat tu. Wajib. Sekali je cakap tak wajib. Okay? Alright, kalau tak ada apa-apa masalah, awak boleh buat khidmat masyarakat awak. Jangan lupa isi link kehadiran. Okay? Jadi kita sampai sini sahaja kurikulum kita pada hari ini. Terima kasih semua. TikTok boleh. Nak buat kat TikTok pun boleh. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa nanti. Bila lagi nak jumpa kan? Oh, lepas ni tak ada koko ya, tak jumpa. Ini hari terakhir kokurikulum lepas ni tak jumpa. Betul. Ini adalah hari terakhir kokurikulum awak.